Peperangan adalah suatu yang tidak asing lagi dari lembaran sirah perjuangan Rasulullah SAW. 10 tahun permukiman baginda di Madinah selepas peristiwa hijrah merupakan tahun-tahun yang penuh dengan agenda jihad qital. Perang Tabuk merupakan peristiwa penting dalam sejarah dan penyebaran agama Islam. Perang Tabuk adalah peperangan terakhir yang dipimpin dan diikuti oleh Rasulullah yang berlaku pada bulan Rejab tahun 630 Masihi bersamaan tahun ke-9 Hijrah. Di dalam peristiwa ini, Rasulullah SAW memimpin 30,000 orang tentera Muslim yang menjadi pasukan teramai dalam sejarah peperangan pasukan Islam demi melawan 100,000 orang bala tentera Rom. Lokasi Tabuk terletak di sebelah utara Hijaz sejauh 778 km dari kota Madinah. Perang ini juga dinamakan Perang Al-Usrah yang berarti perang kesulitan kerana berlaku di musim panas dan kesukaran untuk mendapatkan bahan makanan. Selain itu, pasukan tentera di dalam Perang Tabuk ini juga dikenali sebagai Jaishul Usrah yang tergambar daripada kesusahan dan beratnya ujian yang mereka hadapi ketika itu. Peperangan ini berlaku disebabkan tersebarnya berita kepada Rasulullah bahawa pasukan Rom sedang menghimpun sebuah bala tentera seramai 40,000 dan bergabung pula bersama beberapa kabilah lain. Maka, Nabi SAW pun mengambil langkah untuk memerangi mereka sebelum mereka memerangi baginda. Kekalahan pasukan Rom dalam Perang Muta'ah pada tahun ke-6 Hijrah telah menjadi pemicu awal kepada peperangan ini. Disebabkan rasa marah dan dipermalukan, Raja Rom iaitu Kaisar Heraklius telah bertekad untuk mengalahkan kaum muslimin. Lantas, tercetuslah Perang Tabuk. Di dalam perang ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menguji kaum muslimin untuk membuktikan keimanan mereka kepada Allah dan pengorbanan mereka dalam menegakkan syiar Islam. Rasulullah SAW segera menyeru semua kabilah agar bersiap sedia menghadapi pasukan musuh dan baginda juga meminta golongan kaya agar menyumbangkan harta mereka untuk persiapan perang tersebut. Para sahabat menginfakkan harta mereka dengan gembira, bahkan lebih daripada kemampuan mereka kerana ketakwaan dan keimanan mereka yang begitu mendalam serta cintakan jihad kerana Allah. Namun begitu, di saat kaum muslimin berpusu-pusu menginfakkan harta mereka bagi membiayai peperangan ini, ada pula orang-orang munafik yang menghalang umat Islam dengan mengatakan kepada mereka, "Janganlah kalian pergi berperang dalam cuaca panas terik ini." Tindakan mereka yang sentiasa beralasan serta tidak mahu ikut berperang ini dicela oleh Allah. Padahal, mereka mempunyai kemampuan dan bekalan, tetapi mereka lebih memilih untuk tidak menyertainya dan bersantai-santai sahaja di rumah. Itulah sifat orang munafik. Setibanya Rasulullah SAW di Tabuk, baginda mendapati tiada tanda-tanda kehadiran pasukan Rom maupun kabilah Arab di sana. Selama hampir 20 hari Nabi dan para sahabat berada di Tabuk, kelibat musuh masih tidak juga kelihatan. Ternyata, pasukan Rom enggan keluar kerana gentar menghadapi bilangan tentera kaum muslimin yang jumlahnya sangat banyak dan memutuskan untuk berdiam diri sahaja. Oleh sebab itu, tiadalah berlaku pertempuran dan pertumpahan darah. Seterusnya, raja dan penguasa di pinggiran wilayah Syam juga memutuskan untuk melakukan perjanjian damai dan membayar jizyah. Rasulullah SAW juga mengutus surat perjanjian damai kepada setiap penduduk Jarba, Azruh dan Muqina di mana golongan Arab Nasrani wajib untuk membayar jizyah setiap tahun dan juga tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin. Bukan itu sahaja, baginda juga memisahkan wilayah-wilayah kekuasaan yang ada di sebelah utara Jazirah dan mengikat perjanjian damai dengan mereka. Hasilnya, Nabi SAW berjaya menyatukan daulah Islam yang berada di wilayah utara serta melumpuhkan pengaruh Rom dari wilayah-wilayah kaum muslimin. Sekembalinya Nabi Muhammad SAW di Madinah, baginda menyuruh para sahabat untuk menghancurkan Masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik berdekatan dengan Masjid Quba. Tujuan pembinaan masjid tersebut tidak lain tidak bukan adalah untuk memecah belahkan umat Islam dengan ada dua masjid di tempat yang berdekatan kerana mereka tidak ingin berada dalam jemaah yang dibawa oleh Rasulullah. Melalui peristiwa Perang Tabuk ini,
jelaslah kepada kita bahawa pengorbanan yang ditunjukkan oleh orang-orang mukmin ini seharusnya dapat menyedarkan umat Islam pada hari ini yang lalai dihanyutkan kesenangan dunia yang fana. Ini kerana musuh-musuh Islam ada di mana-mana sahaja dan mereka tidak akan berdiam diri melihat Islam bangkit serta sanggup melakukan apa sahaja demi memerangi umat Islam, termasuklah dengan mengangkat senjata. Justru, apa yang berlaku di Palestin, Iraq, Syria dan minoriti Muslim pada masa kini menunjukkan kepada kita bahawa umat Islam di zaman moden hari ini juga tidak terlepas dari ancaman serangan bersenjata dari musuh-musuh mereka. Oleh sebab itu, umat Islam harus bersedia dengan memberi perhatian yang sewajarnya kepada kewajipan jihad, termasuklah jihad peperangan, seperti mana sikap yang telah ditunjukkan oleh para sahabat dan umat Islam di dalam Perang Tabuk. Medan Tabuk merupakan saksi tentang pengorbanan dan pentingnya bersatu padu untuk terus dipegang oleh umat Islam sampai bila-bila. Tuntasnya, Perang Tabuk membuktikan bahaya kemunafikan bagi umat Islam pada setiap masa. Jihad dan ujian di dalamnya sudah tentu dapat membezakan antara iman yang murni dan iman yang palsu serta dapat membezakan ketulusan kaum mukmin dan kepuraan kaum munafik.